Sometimes I feel I got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I lost my life, for I tossed and turned, I can't sleep at night. Sometimes I feel I got to run away, I've got to get away, 'cause you don't really want any more for me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Lepas pada tanam dekat lubang tu, so kita orang decide nak besarkan sedikit dan tanam cara lain. Tanam cara longkang ataupun batas lah. So kita orang pun dapat satu spot di mana ni dulu adalah tapak rumah yang tak digunakan lagi lah. Rumah pun dah dirobohkan. So asal semak juga. So kita sama juga konsep kita nak manfaatkan tanah daripada biar semak. So saya dan isteri pun minta permission kepada owner tanah untuk kita bersihkan dan buat tanam tebu jugalah. Okay. Of course lain pula cabaran ni dekat sini. Di mana kat sini masa tu kita ada menghadapi isu air bertakung dalam longkang ni lah. So kalau tengok dekat sini ada yang ada tebu, ada yang ada pokok tebu, dan ada yang rongak-rongak macam ni tak ada. So waktu tu kita buat pun waktu musim hujan lah. So waktu semayan benih tak ada masalah. So waktu hujan air tu hanyutkan benih-benih tu. That's why ada tempat yang ada tempat yang korang boleh tengok ada pokok. Sini tak ada, rongak. Samalah juga sana. Banyak benih-benih yang dah dialihkan oleh air. Faktor punca dia sebab masa tu air bertakung lah dalam batas ni. Tapi normal lah kan. Macam saya dengan wife pun sebenarnya baru dalam bidang ni. Kita pun tak berapa mahir ataupun tak berapa familiar dengan apa masalah dia, apa cara penyelesaian dia. Banyak jugalah kadang-kadang tanya orang. So yang kat sini nak kata sukses sangat pun taklah sebenarnya. Okay? Banyak juga cabaran yang kita dapat. Ada yang mungkin tak jadi, tak tumbuh, ada yang mati disebabkan dia punya benih tu kena rendam. Okey, faktor air, sebab air bertakung tu, so dia direndam dan mati semualah. Okey, tak semualah, ada sebahagian yang mati, ada yang beralih. So sini pun macam-macam benda yang kita belajar daripada kawasan yang sini. Okey, selepas menempuh cabaran tanam dekat atas tu dengan benih mati, benih beralih, saya dengan wife tak give up lah. Kita still nak teruskan juga, dan kita orang kata learn from mistake lah kan. Takkan gagal sikit dan nak stop kan. Kita teruskan juga. So seterusnya kita masuk kepada satu bahagian lagi, satu kawasan lagi yang mana saya dan isteri pun proceed untuk tanaman tebu ni. Okey, so ini adalah satu tapak lagi. Ni tapak yang tak besar lah, sama juga macam tapak yang atas tadi, tak besar sangat. Tapi kita cuba perbaiki kita punya sistem dekat sini. Okey, so beza dengan kawasan yang ataupun tapak yang atas tadi, kita tengok banyak benih-benih ataupun kawasan yang ada tebu, rongak, disebabkan faktor beralih tadi tu. Tapi kat sini kita perbaiki sistem tu, di mana setiap longkang ni saya dan isteri
decide untuk lepaskan, maknanya tak blok lah. So maksudnya kalau hujan pun air takkan bertakung dalam batas ni, dia akan release, dia akan keluar dekat hujung sana lah. Okay. So alhamdulillah benih tak beralih, dan semua batas yang dekat dalam ni cantik sikit lah, lebih baik daripada atas, lebih baik pada atas, di mana tanaman tebu ni lebih penuh dekat setiap lorong. Alhamdulillah. Okey. So minggu lepas saya dan isteri balik untuk turunkan daun. Dia banyak kita kena tahu step dia, proses dia. Okey, cara penjagaan dia, cara maintain dia, pembajaan, banyak lagi yang kita perlu belajar. Banyak lagi saya dan isteri saya perlu belajar. So daripada satu tapak kepada satu tapak, kita improve step by step. Alright, so untuk kawasan ataupun tapak ni pun ada cabaran yang kami hadapi juga. That's why adanya pagar elektrik ni. So macam saya mention lah, setiap proses yang kita buat tu, setiap daripada satu tapak kepada satu tapak, kita improve, kita perbaiki. Macam tapak dekat atas sebelum ni, yang tapak yang kedua selepas kita buat lubang ni, ini yang betul-betul mula-mula lah, starting plan untuk landscape saja. So nampak sedikit, apa orang kata, cantik jugalah pemandangan dekat kawasan kampung. Ini yang pertama. Dan lepas tu kita pergi kepada yang atas, sebelah atas, di sebalik rumah ni. Di sebalik rumah ni yang kat atas tu, itu cabaran dia, kita punya tebu beralih, kita punya kawasan tu penuh dengan lalang. Okey, di mana sebelum kita tanam tu tak melalui proses meracun dahulu. So agak semak lah juga dekat atas tu. Dan yang ketiga barulah dekat sini. Dekat sini ada tambah baik dia, di mana tak ada lagi rongak-rongak, tak ada lagi air bertakung, dan kita dah ada pasang pagar elektrik lah. Kenapa kita orang pasang pagar elektrik? Sebabnya ada jugalah binatang yang mengganggu tanaman tebu ni. Contoh macam ni, tengok dah patah kan. Ada kawasan kampung biasalah, ada beruk. Yang ni dia dah gigit. Okay, ni nanti kita akan potong lah, di mana dah rosak dah kot. Okay, yang ni dia dipatahkan oleh beruk. Okay, sebab itulah kita orang pasang pagar elektrik ni. So sejak pasang pagar elektrik ni, alhamdulillah tak ada lagi beruk yang masuk pada kawasan ni lah. Dan selain cabaran beruk yang kita dah atasi lah, kita pakai pagar elektrik, so tak ada lagi lah beruk yang masuk. Apa lagi cabaran yang dekat bawah ni yang kita tak face kat atas. Kadang-kadang lain tempat dia punya cabaran lain, ataupun apa yang kita dapat belajar lain. Okey, bawah ni pula ada isu anai-anai. Masa tu kita tanam tanpa sembur dulu racun anai-anai, kita expect okey saja. Tapi bila ada waktu tu, saya ternampak ada satu benih tebu yang saya cuba angkat, dah kosong dalam dia, dah dimakan anai-anai. So tu satu lagi benda baru yang kita belajar lah. So untuk kawasan 1 ekar yang terbaru ni, kita pun dah buat semburan racun anai-anai. Okay, kat sini kalau awak pasang pagar elektrik, kenalah letak sign untuk elak orang pegang. Saya sendiri pernah saya sendiri pernah terpegang. Dia punya renjatan boleh tahan lah, sampai siku juga rasa, terkejut juga. Dan power yang kita pakai daripada ni lah, bateri kereta. Okay. Solar pun kita pakai. Kalau pakai bateri kereta saja tak lama tahan ni nanti. So kalau ada solar, that means waktu siang ataupun pagi, tengah hari, ada matahari, so solar ni akan cas
bateri kereta ni lah. So bila malam dia totally pakai power daripada bateri sajalah. Macam tu. Okay. So setelah kita tanam pada 3 tempat ataupun 3 tapak yang berlainan. First kita tanam pada lubang, second kita ambil suku ekar, yang ketiga pun kita ambil suku ekar. So setiap tempat tu banyak benda yang kita belajar lah. Dan bila kita decide untuk buka yang 1 ekar ni pula, segala pembelajaran ataupun segala kekurangan yang kita dah dapat, kita tahu pada tapak yang sebelum ni, contoh macam benih hanyut, isu anak-anak sebab tak racun, isu rumpai sebab kita tak racun dulu kawasan. So kita untuk yang 1 ekar ni kita dah buat siap-siap dah. Okey, kita dah siap meracun dahulu. So sekarang ni anda tengok memang tak adalah rumput-rumput yang naik, dah hampir sebulan juga, alhamdulillah. So pagi tadi pun saya dah sembur racun anak-anak untuk nak pastikan, walaupun kita tak nampak lagi anak-anak, walaupun saya waktu tolak tanah tu tak nampak anak-anak, tapi kita ambil langkah berjaga-jagalah. Okey, tak nak nanti dah ada anak-anak baru kelang kabut nak dah semai benih baru tahu ada anak-anak dan waktu tu kelang kabut nak sembur racun anak-anak pula. So kita dari tapak ke tapak kita tambah baiklah. Okey, insya-Allah. Okey, doakan semoga saya dan isteri berjaya untuk merealisasikan. Okey, doakan saya dan isteri berjaya pula dalam tapak yang 1 ekar ni, insya-Allah. You got me losing all my innocence. With every look, my eyes so vacant. Oh, holy ghost, oh baby, you bring out the devil inside me. And when you sing your lucid lullaby, you take me straight to love with paradise. When you